بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang kasihkan pertemuan dengan Allah, maka Allah kasihkan pertemuan dengannya. Dan sesiapa yang bencikan pertemuannya dengan Allah, maka Allah bencikan pertemuan dengannya. Lalu aku, Aisyah, berkata, adakah bencikan mati, iaitu perkara yang dianggap tidak baik? Maka semua kami bencikan mati. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukannya begitu, tetapi maksudnya seseorang mukmin, seseorang yang beriman itu, apabila diberitahu tentang rahmat Allah, keredaannya dan syurganya, maka ia amat kasihkan pertemuan dengan Allah, maka Allah kasihkan pertemuan dengannya. Dan bahawa seseorang yang kafir, apabila diberitahu tentang azab Allah dan nerakanya, maka ia tidak sukakan pertemuan dengan Allah, dan Allah bencikan pertemuan dengannya. Hadis ini hadis sahih, riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Nasa'i, menegahkan bahawa Nabi SAW telah memberitahu Aisyah radhiyallahu anha, isterinya yang meriwayatkan hadis ini, barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah suka bertemu dengannya. Barang siapa yang benci bertemu Allah, Allah juga benci bertemu dengannya. Bertemu dengan makna kematian. Bertemu dengan Allah berarti kematian. Aisyah berkata, tidakkah kita semua takut kepada mati ini? Ini perangai manusia, tidak mau mati. Macam mana nak suruh Allah kasih? Ini jadi perangai kita. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, bukan begitu. Maksudnya, apabila seseorang yang beriman itu diberitakan kepadanya rahmat Allah, syurga yang dijanjikan oleh Allah, sekiranya dia beriman mengerjakan amal yang saleh, maka dia sangat ingin untuk bertemu dengan Allah kerana percaya pada Allah dan janjinya syurga dan rahmat. Maka Allah Ta'ala juga kasih untuk bertemu dengan dia. Adapun orang-orang yang kafir, bila dengar azab neraka, murka Allah Ta'ala, dan dia tahu kematian adalah berlaku,
menyebabkan dia sangat liar dengan kematian ini. Benci sebenci-bencinya kerana dia tidak ada bekalan selepas mati. Maka Allah Ta'ala benci bertemu dengannya. Menurut riwayat yang lain, tadi riwayat isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Ini riwayat sahabat Nabi. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Qulna ya Rasulullah kulluna yakrahul maut. Qala laysa dhalika karahiyatul maut walakin al-mu'mina idha hadara ja'ahu al-bashiru min Allah falaysa syai'un ahabba ilaihi min an yakuna qad laqiya Allah fa ahabba Allah liqa'ahu wa innal fajira aw al-kafira idha hadara ja'ahu ma huwa sa'irun ilaihi min asy-syarr aw ma yalqa min asy-syarr fakariha liqa Allah fakariha Allah liqa'ah. Rawahu Ahmad wan Nasa'i. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, riwayat Nasa'i, riwayat yang lain daripada sahabat. Artinya dari Anas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang kasihkan pertemuannya dengan Allah, maka Allah kasihkan pertemuan dengannya. Dan sesiapa yang bencikan pertemuannya dengan Allah, maka Allah bencikan pertemuan dengannya. Lalu kami, yakni para sahabat, berkata, ya Rasulullah, tiap-tiap orang di kalangan kami bencikan mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, itu bukannya maksud bencikan mati, tetapi maksudnya ialah apabila seseorang mukmin itu didatangkan kepadanya tanda-tanda hampir mati, maka datanglah yang memberi berita gembira kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada lagi yang lebih kasih kepadanya dari bertemukan Allah, maka Allah kasihkan pertemuan dengannya. Dan bahawa seorang yang jahat atau yang kafir, apabila didatangkan kepadanya tanda-tanda mati, datanglah kepadanya tanda-tanda keburukan yang akan menimpa, maka ia bencikan pertemuannya dengan Allah, maka Allah bencikan pertemuan dengannya. Hadis ini penjelasan yang berbeza. Maksudnya apabila seseorang yang beriman didatangi oleh tanda-tanda kematian, tanda-tanda kematian, dalam masa yang sama dia beri berita gembira selepas dia mati, maka dia sangat gembira untuk bertemu dengan Allah. Allah kasih bertemu dengannya. Orang yang kafir, bila dia datangi oleh tanda-tanda kematian, datang juga tanda-tanda keburukan akan menimpa dia, menyebabkan dia takut kepada mati. Ini penjelasan yang lain, maksudnya sama saja. Oleh itu, maka orang yang sangat kenal akan Tuhannya, ia sentiasa ingatkan mati, kerana itulah janji pertemuannya dengan Tuhan. Kadang-kadang ia merasa lambat untuk mati kerana terlalu gemanya dan terlalu ingin melepaskan diri dari tempat-tempat berlakunya maksiat. Maka ia merasakan lebih baik berada di sisi Tuhannya. Lalu ia mencapai perasaan yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhfatul mu'minuna tuhfatu al-mu'minina. Tu. Sila aja. Tuhfatul mu'minina al-maut. Tuhfatul mu'minin, bukan dengan waw, bukan mu'minun. Rawahu at-Tabarani bi isnadin jayyid. Artinya hadiah istimewa orang bermukmin itu ialah mati. Hadiah istimewa. Dalam hadis yang lain, hadis yang panjang, disebut tanda-tanda akhir zaman. Hadis riwayat Sauban radhiyallahu anhu,
Kan Rasulullah SAW yaqul tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Faqala qailun aw min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala la bal antum kathir walakinnakum ghusa ka ghusa'is sayl wa la yanz'anna Allahu al-mahabata minkum min qulubi aduwikum wa la yaqdhifanna Allahu fi qulubikum al-wahn. Faqala qailun mal wahnu ya Rasulullah. Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Maksudnya Nabi kata akan berlaku di akhir zaman umat-umat yang lain, orang-orang kafir akan mengelilingi kamu orang Islam seperti orang-orang yang mengelilingi hidangan lauk yang sedap. Mereka mencubit, mereka memamah, mereka menggatuh orang Islam. Akan berlaku di akhir zaman. Mungkin zaman kita ni orang Islam digatuh, dibunuh, diperlakukan oleh orang kafir. Macam orang duduk dekat hidangan yang lezat, cubit situ, cubit sini, telang situ, telang sini. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah jumlah kita di masa itu sedikit? Jumlah kita tak ramai? Jawab Rasulullah, tidak ramai, tetapi macam buih dan sampah sarap yang dihanyut oleh air banjir. Macam buih sampah sarap yang dihanyut oleh air banjir. Tak boleh nak bawa diri, hanyut. Tak kukuh pegangan dia dengan Islam, hanyut. Ini akan berlaku di akhir zaman. Allah Ta'ala hilangkan rasa gerun yang ada di dalam hati musuh-musuh kamu. Allah Ta'ala campurkan dalam hati kamu, hati orang beriman itu, orang Islam itu, penyakit al-wahn. Lalu sahabat bertanya, apa je penyakit al-wahn itu? Nabi kata, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu sayang pada dunia dan benci pada mati. Ini akan berlaku. Sayang pada dunia, benci pada mati. Sayang pada dunia, kejar ke dunia dah lalu. Nak ke pitih dah lalu, nak ke benda dah lalu. Perut bersamana sangat, tapi tak padang. Lepas jota-jota, lepas beliun-beliun, dia beratas sampai ke bawah, pemimpin sampai ke ayat. Perangai kejar pada dunia, bukan untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala, syukur nikmat, tetapi gila dengan kemewahan dunia. Tak peduli betul ke, salah ke, rasuah ke, menipu ke, apa ke, tak peduli. Tak peduli ke Islam. Ini penyakit yang akan menimpa orang Islam di akhir zaman. Kemudian takut pada mati, benci pada mati. Sebab apa? Sebab tidak mengerjakan amal. Hartanya banyak, kekayaan melimpah ruah, tetapi penuh dengan maksiat dan dosa. Penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa, dikelilingi oleh dosa dan maksiat. Kalau tak buat maksiat pun, maksiat duduk keliling pening. Dikelilingi oleh riba, dikelilingi oleh hutang. Nak duit banyak, berhutang. Berhutang, pinjam. Pinjam pula, riba pula. Riba dosa besar. Dosa besar, dikelilingi. Sehingga kena debu-debu riba pada tiap-tiap orang. Ini berlaku di akhir zaman apabila Islam tidak ditegakkan. Tak peduli dengan Islam, kejar pada dunia saja. Sama ada mereka yang belajar, mereka yang berniaga, mereka yang bercocok tanam, mereka yang ke laut, semua sekali. Yang belajar, daripada belajar hutang, hutang dengan riba. Lepas belajar, hutang pula. Nak rumah, nak kereta, hutang pula dengan riba pula. Yang berniaga, buat pinjaman pula dengan riba. Nak bayar, pinjaman pula. Tak boleh nak kampus dengan riba. Yang kebun, yang ke laut, buat pinjaman. Pinjaman dengan riba. Pinjaman dengan riba. Kerana
mengejar kebendaan, tidak peduli kepada batas-batas Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini zaman fitnah, zaman bencana melanda umat manusia di akhir zaman. Kita kena sedarlah ada kadang benda ni keliling kita. Walaupun ia tetap berpegang. Kita tengok dalam keadaan yang celaru ni, orang-orang yang kuat dengan agama mengatakan lebih baik mati. Tapi yang Nabi ajar, walaupun ia tetap berpegang dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamanna ahadukum al-maut li dhurrin nazalah fa in kana wala budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Artinya janganlah seseorang itu bercita-cita untuk mati kerana sesuatu kemudaratan yang menimpa. Jika sekiranya ia merasakan mesti berbuat begitu, seperti fitnah dalam perkara agama, maka hendaklah ia berkata, ya Allah, ya Tuhanku, hidupkanlah aku jika sekiranya hidup itu lebih baik kepadaku, dan matikanlah aku jika sekiranya mati itu lebih baik kepadaku. Ini, jangan minta mati begitu saja. Kalau hidup lebih baik, biar hidup. Kalau mati lebih baik, biar mati. Doakan begitu bila menghadapi zaman fitnah dan bencana. Bagaimanapun mereka yang berjamaah, yang duduk berjamaah, yang berjuang menegakkan Islam dalam keadaan umat yang rosak, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutlah hadis, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri syahid. Barang siapa yang berpegang dengan ajaran aku pada masa umat aku rosak, dia berpegang dengan ajaran Islam, dia tegak macam pegang dengan bara api, sakit berpegang dengan Islam ini, dia beri kepadanya 100 kelebihan syahid. Ini kelebihan mereka yang berpegang dengan Islam. Di samping itu hendaklah kita yakin kepada betapa benarnya sabda Rasulullah SAW apabila ditanya oleh seorang sahabat radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ayyun nasi khairun? Qala sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Qala fa ayyun nasi syarrun? Qala sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Rawahu Tirmidzi wa Tabarani wal Hakim. Artinya Rasulullah, sahabat tanya, manakah manusia yang paling baik? Sahabat tanya Rasulullah, mana manusia paling baik? Sabda Rasulullah SAW ialah sesiapa yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dia bertanya lagi, manakah ia manusia yang jahat? Sabda Rasulullah SAW ialah sesiapa yang panjang umurnya dan jahat amalannya. Orang yang paling baik, kata Nabi, orang beri kepada dia umur panjang tapi amalan dia baik, diisi dengan amalan yang baik. Hak paling jahat pula, panjang umur penuh dengan amal jahat. Ini hak jahat, hak yang buruk. Yang baik, panjang umur dengan amalan yang baik, itu baik. Walau bagaimanapun, mengingati mati itu mempunyai kelebihan dan ganjaran yang besar di sisi Allah. Ia dapat mendidik seseorang itu agar sentiasa berhati-hati dalam menjalankan urusan di dunia ini. Macam mana pun, walau umur kita panjang, sihat macam mana pun, kena ingat kepada mati. Bila ingat mati, maka kita berhati-hati, mendidik diri kita sentiasa cermat mengerjakan amal soleh, meninggalkan maksiat. Wallahu a'lam.